Ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Amma ba'. Okey, terima kasih kepada saudara SM Fairuz, merupakan moderator kita pada malam ini. Yang saya Alhamdulillah, terima kasih Cik Wan. yang berusaha lagi saya hormati Dr. Ridawati binti Abdul Rahim. Saya tak tahu dia ada ke tak ada malam ni. Iaitu sebagai merchant Quantum Matters yang berhad yang merangkap sebagai founder TGC. Seterusnya yang saya hormati, yang berusaha, yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya cintai, iaitu Puan Rosyahidah binti Syekh Abdul Kadir, dealer developer yang juga Allahu merangkap Akbar. isteri saya. Tahniah Kena Cik Wan, bangga sikit tahniah. tu. Belum Okey, jumpa lagi secara Alhamdulillah. personal. InsyaAllah kita jumpa di alam maya ni. Izinkan saya untuk ucapkan tahniah pada Cik Wan dan juga Kak Syida sendiri. InsyaAllah. Okey, Tahniah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ha. Okey, dan juga semua kepada dealer-developer, kepada dealer-dealer, kepada introducer dan kepada semua yang hadir dalam Zoom meeting pada malam ini. Okey, Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah kita dah pun pukul 9, 10 malam. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada terutamanya kepada TGC Group kerana memberi peluang kepada kami untuk membuat sharing tentang quantum matter pada malam ini. Okey, saya sebenarnya tak layak pun untuk buat sharing ni. Sebab apa? Saya cuma dealer saja. Cuma yang paling yang layak adalah dealer developer ke atas. Barulah dia orang layak untuk buat sharing. Saya ni mungkin ramai orang tak kenal pun. Tapi atas sebab uh, referral saya dan juga dealer developer saya arahkan saya kena buat malam ni. Sebab apa? Allahu Sebab Akbar. dealer developer saya dia apa ni di musim peperiksaan SPM ni dia agak Betul. masa dia agak terhad sikit lah, agak kengkangan masa Ya. untuk apa ni untuk aktiviti Membuat di sekolah. kongsian. Ya. Ha. Jadi dia Cik Ridwan bertindak mengikut arahan ni. ya, betul betul betul. Tak boleh Tak apa, insyaAllah. SPM kalau tidak tidur luar kita. Ya, betul. Okey, Silakan, silakan. InsyaAllah. okey. Jadi saya perkenalkan dulu diri saya, mungkin ramai orang yang tak kenal. Okey, nama saya seperti mana yang saya Fairuz umumkan, nama saya adalah Rizwan bin Mak Rashid. Okey, saya sebenarnya berasal dan sekarang ini menetap di Kota Baru, Kelantan. Iaitu di negeri Cik Siti Wang Kembang ataupun di negeri Serambi Mekah. Okey, jadi kepada anda yang berada dalam Zoom meeting pada malam ini, sekiranya anda belum pernah datang ke Kota Baru, saya mengalu-alukan dan juga menjemput anda supaya datang. Dan insya-Allah sekiranya anda datang, insya-Allah kami akan sediakan. Yang pertama kami akan sediakan penginapan. InsyaAllah mungkin ada hotel 4 bintang ataupun 3 bintang kami akan sediakan. Dan juga kami akan bawa anda untuk pergi tempat makan yang best-best dekat Kota Baru ni. Yang mana di Kota Baru ni juga ada center quantum matter. Okey, kami akan bawa anda untuk pergi apa ni orang kata makan nasi syabu yang paling best, yang paling viral. Kami akan bawa anda untuk pergi apa ni orang kata makan nasi dagang dan nasi lemak basmati kukus yang memang Allahu tak ada tempat lain. Akbar. Kami akan bawa anda untuk pergi makan nasi ulam. Nasi ulam Cik, budu dengan Cik ikan Wan, bekok. Ya. izinkan saya mencelah. Okey. Sewaktu BOP di TGC Road Tour Kota Baru, saya tak dapat pergi sebab saya terpaksa bertugas di training center. Tu Okey. yang Allah Akbar. Rasa macam tu, aduh. Saya kena pergi ni, Cik Wan. Rugi Saya datang kena datang pergi jumpa datang. Cik Wan kat sana. Terengganu saya InsyaAllah lepas. insyaAllah Kota datang. Baru saya tak lepas. Datang datang insyaAllah insyaAllah. Yang Kami yang kami kami sedihnya kami akan sambut. Kota Kinabalu saya sampai. Kota Baru saya tak sampai. Kota Baru tak sampai. Rugilah. InsyaAllah. Nanti saya sampai. Okey. Saya nak bawa saya Ah, dengan anak-anak nak jalan. Nak jumpa Cik Wan sendiri kat InsyaAllah sana. insyaAllah insyaAllah. Lepas tu nak, kalau boleh nak jumpa Didi Amira sekali. Okey, dia pun ada sini. Didi Amira pun ada Ya, sini. betul. Okey. InsyaAllah kami memang jemput. Kami jemput dan insyaAllah kami akan Allah Akbar. sediakan semua InsyaAllah. tu. Dan anda datang sini memang nak makan apa? Nak makan ikan bakar yang paling best. InsyaAllah kami akan sediakan. Tapi Di apa-apa sini, pun kita kena jumpa 3 hari bulan nanti, Cik Wan. insyaAllah, insyaAllah. 3 hari bulan kita wajib jumpa. Okey. Cuma anda datang sini tak perlu bawa apa-apa. Anda datang aja. Cuma satu anda kena bawa.
itu anda kena bawa duit. Sebab apa yang saya ceritakan tadi, anda kena bayar. Yalah. Cik Wan bawa je kan? Saya bawa je. Saya bawa je. Okey, Allahu Akbar. Okey, InsyaAllah, okey. insyaAllah. Okey, jadi saya Alhamdulillah telah pun berkahwin. Saya dah pun ada 4 orang. Saya pun dah berkahwin, dah ada 4 orang. 4 orang anak. Wah. Dan isteri saya seorang lah. Isteri saya yang tercinta iaitu Didi Rosaidah. Dan Alhamdulillah, saya dulu merupakan seorang kaki tangan kerajaan. Dengan kata lain, saya dulu adalah seorang anggota pasukan keselamatan. Tapi Alhamdulillah pada tahun 2009 saya meletakkan jawatan. Meletakkan jawatan sebab apa? Sebab saya terlibat dengan perniagaan, terutamanya perniagaan networking lah. Okey, saya Alhamdulillah pada 2009 saya meletakkan jawatan dengan membayar notis sebulan gaji. Membayar notis sebulan gaji kepada kerajaan sebab ingin berniaga, saya meletakkan jawatan. Dan Alhamdulillah sekarang ni saya tak dapat apa-apa keistimewaan pun daripada perkhidmatan saya dulu selama 17 tahun. Sebab apa? Saya meletakkan jawatan. Okey, tapi itu tak jadi masalah. Sebab apa? Pada masa tu Alhamdulillah saya memulakan perniagaan, iaitu pada masa tu pada tahun 2009. Saya ingat lagi, saya bermula 2008. Saya cuti tanpa gaji 1 tahun. 2009 barulah saya meletakkan jawatan. Okey, pada 2008 tu, saya buat satu perniagaan e-commerce yang setengah, apa ni orang kata, yang tengah meletup pada masa tu. Kalau anda semua ingat, e-commerce masa tu adalah satu e-commerce yang banyak artis-artis sertai. Yang mana e-commerce tersebut adalah uptrend. Sekiranya anda masih ingat, iaitu uptrend. Itu adalah satu perniagaan yang mana ianya merupakan syarikat yang menjalankan perniagaan binary antara yang terawal di Malaysia. Okey. Dalam perniagaan uptrend ni, Alhamdulillah, saya dalam masa saya cuti tanpa gaji, saya mendapat pendapatan yang cukup lumayan. Saya dapat 15,000 sebulan, 18,000 sebulan, dan sehingga saya meletakkan jawatan. Okey. Jadi pada masa tersebut, pada 2008-2009 tu, mentor saya, mentor saya ni saya sangat-sangat hormati. Sebab dia ni memang seorang yang cukup-cukup luar biasa. Sekiranya anda uptrenders, sekiranya anda dulu pernah menyertai uptrend, saya percaya anda kenal nama ni sekiranya saya sebut. Iaitu Allahyarham Ahmad Amiruddin bin Muhammad, ataupun lebih dikenali dengan nama Cikgu Amir. Okey. Dalam perniagaan, saya tengok inilah dalam kehidupan saya pernah nampak dengan mata kepala saya sendiri seorang networking yang menjana pendapatan lebih hampir 2 juta satu bulan pada masa tu. Pada 2009, iaitu 2 juta satu bulan, iaitu Cikgu Amir dengan pendapatan dalam uptrend pada masa tu. Ni memang dia buka akaun, dia tunjuk pada saya. Cumanya pada masa tu dia ada lebih kurang dalam hampir 30 akaun. Hampir 30 akaun. Gabung campurkan semua sekali income dia mendapat hampir 2 juta satu bulan. Okey, jadi Cikgu Amir ni adalah seorang yang cukup-cukup luar biasa. Sebab apa bagi saya, dia adalah legenda binary. Dia adalah legenda binary. Okey, saya pernah, sebab saya dengan Cikgu Amir ni adalah merupakan kawan rapat. Isteri saya dengan isteri dia merupakan rakan sekolah dulu, rakan belajar bersama selama hampir bertahun-tahun lah. Jadi kami sangat rapat. Dan saya pernah pada satu hari, pada suatu hari saya dari Jerantut, masa tu saya tinggal di Jerantut, saya pergi ke rumah Cikgu Amir ni di Ceras, Selangor. Saya sampai lebih kurang dalam pukul 4 lebih. Jadi kebetulan saya sampai tu, Cikgu Amir ni dia nak keluar jumpa prospek. Ada prospek untuk dia nak jumpa untuk uptrend lah, untuk dia buat closing. Jadi dia pun ajak saya ikut dengan dia. Alhamdulillah, ini saya nampak dengan mata kepala saya sendiri bagaimana cara dia close. Bagaimana seorang legenda memang orang kata cara closing yang sangat-sangat luar biasa. Jadi pada masa tu bila saya sampai kat rumah dia pun ajak saya pergi. Pada masa tu nak pergi ke tempat temu janji tu, dia ajak saya naik kereta dia. Kereta dia masa tu dia pakai apa? Masa tu dia ada Ferrari, tapi dia baru ambil masa tu pada 2009 tu dia ambil CLS 350. Memang baru.
CLS 350. Okey, jadi pun saya naiklah berdua. Saya pun pergilah. Pergi di satu kedai mamak ya kami jumpa. Jumpa prospek ni di kedai mamak. Okey. Prospek ni di kedai mamak kami sampai lebih kurang hampir pukul 5 petang. Cuma bila pukul 5 petang di Kuala Lumpur ni orang dah balik kerja agak sibuk sikit lah. Jadi nak cari parking agak jauh sikit. Kena cari kawasan parking yang agak jauh sikit barulah dapat parking. Okey, bila sampai di kedai tersebut, prospek ni belum sampai. Prospek ni belum sampai, cuma yang bawa prospek ni dah ada. Yang bawa prospek ni adalah anak saudara dia. Yang prospek ni adalah seorang datuk. Seorang datuk yang menjalankan perniagaan. Cuma anak saudara datuk ni dah bagi tahu dah bahawa pak saudara dia ni, datuk ni seorang yang agak apa ni orang kata agak tidak sukalah dengan MLM, dengan networking ni. Jadi tak apa. Tunggu dia pun sampai. Dia sampai, okey. Jadi sambil borak-borak sekejap, maka cikgu Amir pun minta izin untuk buat penerangan lah tentang uptrend pada masa tu. Jadi cikgu Amir pun cerita-cerita tentang produk sikit, tentang syarikat sedikit. Lepas tu cikgu Amir pun nak masuklah pasal plan. Cikgu Amir kata apa? Okey, Cikgu Amir ni masa tu dia 2009 tak ada lagi tab apa ni yang canggih-canggih ni. Cuma masa tu Cikgu Amir ni dia selalu income dia akan print dalam A4. Dia print dan dijadikan satu buku. Dan income dia ni hari-hari. Di akaun pertama dia tu dia akan print yang akaun pertama dia tu atas nama dia sendiri tu dia akan print. Okey, dalam income dia untuk akaun pertama ni yang paling atas selalunya lebih kurang 20,000 sebulan, 20,000 satu hari, 30,000 satu hari, 15,000 satu hari. Jadi dia pun bukalah buku income dia ni kepada datuk ni. Dia buka, dia tunjuk ini berapa hari bulan, ini berapa hari bulan, ini berapa hari bulan. Tak sampai dalam 4 muka surat, datuk ni pun kata, ini kertas, semua orang boleh buat, dia kata. Datuk ni kata, ini kertas, semua orang boleh buat. Semua orang boleh print benda ni. Lepas tu Cikgu Amir kata apa? Cikgu Amir kata, ya betul lah Datuk. Ini kertas, saya print je. Tapi saya boleh buktikan. Saya ada bawa laptop, saya boleh buka sistem. Datuk kata, okey, buka saya nak tengok. Tapi Cikgu Amir kata apa? Tapi saya tak naklah buang masa Datuk dan saya tak nak buang masa saya. Saya tak nak buang masa Datuk, saya tak nak buang masa saya. Nanti kan nak buka laptop apa semua, nak ambil masa. Saya tak nak buang masa Datuk. Jadi Datuk ni kata, itulah. Cakap tadi kata tiap-tiap hari income saya suruh tunjuk tak nak pula. Cikgu Amir kata okey, saya boleh tunjuk tapi satu syarat. Sebab Datuk dah provoke saya supaya tunjuk juga. Okey, saya ada satu syarat. Sekiranya saya boleh tunjuk, okey. Cikgu Amir ni keluarkan duit daripada poket dia, lebih kurang masa tu hampir 3,000 lah. Sebab apa? Package untuk uptrend untuk paling besar lebih kurang dalam 2,800 lebih. Dia kata okey, ini duit 2,800 lebih. Dia bagi kepada anak setara Datuk tadi pegang. Okey, you pegang. Sekiranya saya tak dapat tunjuk bukti income saya ni hari-hari, Datuk boleh ambil duit ni. Saya halalkan dunia akhirat. Tetapi, Datuk kena sahut cabaran saya. Tetapi sekiranya saya boleh tunjuk apa yang saya tunjukkan dalam buku income saya ni melalui sistem, saya boleh tunjuk bermakna Datuk pun kena letak 2,800 ni. Dan duit 2,800 ni saya akan ambil untuk daftarkan Datuk dalam uptrend dan kita buat sama-sama. Datuk setuju ataupun tidak? Jadi Datuk ni pun dah jadi cuak. 2,800 nak kena keluar. Dia pun kata apa? Okey, tak apa, you terus dulu. You terus. Nanti kita tengok macam mana. Saya boleh buat, tak boleh buat, dia kata. Tak nak. Cikgu Amir kata, kalau Datuk memang ada 2,800 untuk daftar, okey, untuk sediakan cabaran saya ni, okey, saya teruskan. Kalau tidak, Datuk memang sekadar bercakap je lah. Datuk pun tak ada duit nak join bisnes yang saya buat ni. Okey, Datuk pun kata, okey, tak ada hal. Saya ada kad kredit. Dia boleh guna kad kredit tak? Cikgu Amir kata, okey, beres. Boleh guna. Okey. Jadi tuan-tuan tahu tak apa jadi? Dengan konfrontasi tersebut, Datuk ni terus bagi kad kredit, sudah tak. Dan Cikgu Amir tak tunjuk pun income dia pada masa tu. Tak tunjuk pun, tak buka pun. Cuma dia buka sistem lah menunjukkan apa ni kejadian pairing apa yang terjadi, dan dia tak tunjuk pun yang tiap-tiap hari tak tunjuk. Dia cuma tunjuk 2-3 kali cukup. Datuk ni pun alhamdulillah mendaftar. Okey, jadinya bila daftar apa semua dah siap apa semua, kami pun nak balik.
nak balik, saya pun dah salam-salam, sama-samalah berjalan nak pergi ke kereta. Tiba-tiba sampai dekat kereta Cikgu Amir ni, tiba-tiba Datuk pun parking sebelah. Datuk parking kereta apa ni, BMW 5 Series yang panggil mata mata apa orang panggil? Mata setan tu, yang dia 5 Series yang signal dia tajam tu. Tapi yang dah agak usang lah. Dan Cikgu Amir ni pakai CLS 350. Okey, jadi tuan-tuan, moral of the story, untuk kita buat closing, untuk kita apa ni orang kata, bercerita pada orang, kita jangan takut. Janji kita tahu apa yang nak kita ceritakan. Jadi itulah saya nampak ini apa ni sifu saya yang cukup luar biasa. Dan banyak lagi lah teknik-teknik dia untuk buat closing. Itu tadi ada teknik closing untuk orang-orang yang agak apa ni high class lah, yang agak menentang tentang networking, menentang tentang apa ni macam quantum matter kita ni. Okey, itulah cara dia. Okey, itu yang pertama. Yang mana kisah mentor saya iaitu Allahyarham Cikgu Ahmad Amiruddin. Tapi Tuhan lebih menyayangi dia. Walaupun dia muda daripada saya, Allah ambil dia pada saya rasa 2000 berapa ya? Ha? Saya rasa lepas PKP ya, sebab dia ada apa ni, dia terkena kanser tulang. Okey, semoga ruhnya bersama dengan orang-orang yang mendapat rahmat dan redha Allah. Okey, jadi tuan-tuan, Amin, amin ya Allah. jadi itulah perjalanan saya dulu. Dan saya ni lepas pada tu, dia bila produk kesihatan ni, dia punya apa ni, dia ada naik dan turun dia. Dia ada naik dan turun dia. Dan balik pada quantum matter, setelah saya dah apa ni menjadi speaker, buat perniagaan dalam beberapa syarikat kesihatan daripada 2009 sampailah 2022. 2022, dan pada masa tu pun, pada masa saya join Quantum Matter ni pun, saya masih lagi ada income dengan satu syarikat yang berasaskan produk. Okey, jadi bagaimana saya boleh apa ni orang kata boleh tertarik dengan Quantum Matter? Sebab apa? Saya sebenarnya uh, orang panggil apa ni orang yang menjalankan perniagaan yang berasaskan produk. Memang kalau orang yang berasaskan produk, memang kalau hanya melibatkan kertas saja, memang kita tak nampak lah. Dan saya cakap betul, ada orang cerita dah pada saya sebelum ni, Quantum Matter, sebelum saya join tu dah ada orang cerita, tapi saya memang, saya tutup minda saya, ini macam tak logik, macam scam. Cumanya, bagaimana saya boleh join, sebab apa, ada peristiwa dia. Ada peristiwa dia. Okey, nak dijadikan cerita, isteri saya, mak isteri saya, dan mak isteri saya ni, mak mentua saya lah. Mak mentua saya ni, anak dia, anak mak mentua saya ni, bermakna adik ipar saya lah. Isteri dia. Isteri adik ipar saya. Dengan pendek cerita, birah saya lah. Itu dia. Birah saya ni, seorang yang workaholic, orang panggil. Sebab apa? Adik ipar saya ni, Dr. Rosli, dia merupakan seorang doktor yang berjaya lah. Ada klinik sendiri. Dan isteri dia ni menjaga apa ni pusat hemodialisis sendiri. Jadi dari segi keuangan dia orang tak jadi masalah. Memang dia orang orang berduit lah. Dan setiap networking, setiap produk yang saya dan orang rumah saya sertai, memang kami tak pernah cerita pun pada dia. Dan dia tak pernah join pun. Sebelum ini tak pernah join pun. Tetapi satu hari, tiba-tiba birah saya ni hubungi isteri saya. Dia kata apa? Okey, Kak Ida, jom kita nak jumpa. Nak jumpa di rumah mama lah, di rumah mak mertua saya. Selalunya kami akan berjumpa pada hari kami malam Jumaat. Kita buat apa ni, makan-makan satu keluarga, lepas tu kadang-kadang kita buat tahlil. Tapi ni belum hari kami dia dah panggil. Jadi orang rumah saya tanyalah, ada apa? Ada buat makan-makan ke? Tidak, ada projek nak cerita. Ada projek, ada benda baik dia kata. Saya pun lain macam ni. Ini berbunyi lain macam. Jadi sebelum kami pergi, orang rumah saya pun tengoklah status apa ni birah saya ni.
isteri kepada adik ipar saya ni, dia tengok status. Saya pun tengok, Quantum Metal. Saya kata, okey, pergilah nak dengar. Pergi. Bila pergi, dia pun cerita. Okey. Dan ini, kenapa kami berjaya? Sebab, orang kata apa ni? If you want to change, you must change first. Okey. Sebelum ini, dalam mana-mana perniagaan yang berasaskan produk yang saya sertai, selalunya leader-leader hebat ataupun owner syarikat akan panggil saya sebab apa, nak suruh bagi free apa ni orang kata account kepada saya dan suruh saya jadi speaker apa semua, dan dia akan bagilah kalau nak bawa siapa untuk apa ni, untuk bersama dengan saya dalam tim saya selalu akan bawa rumah saya dan daftar di bawah saya. Tetapi dalam quantum meter ni dia berbeza. Sebab apa? Saya memang tak apa ni orang kata, saya memang masa dia cerita saya tak ambil pusing lah. Saya tak betul-betul dengar. Sebab apa? Saya memang tahu dah. Saya memang dah set pun saya ni tak ada apa ni, quantum meter ni saya takut jadi scam. Tapi rumah saya nak juga. Dia kata, okey tak apa. Jadi dia daftar dulu. Dia daftar. Lepas tu dia kata apa? Okey, abang daftar bawah saya. Jadi terbalik. Sekarang ni, sebelum ni, saya daftar dulu dan dia daftar bawah saya. Tapi di Quantum Meter, dia daftar dulu dan saya daftar di bawah dia. Sebab apa? Sebab free. Daftarlah. Okey, daftar. Dan bila daftar, saya pun ambil tanggungjawab lah. Sebab apa? Rumah saya dah beria sangat. Dah daftar. Lepas tu, dia beli satu unit GAE 10X. Saya pun ambil inisiatif, saya buat kajian sikit. Saya tengok dalam Google, saya tengok dalam internet. Lepas tu, saya dapat nombor telefon untuk HQ di Pulau Pinang. Sebelum kami buat betul-betul, saya nak tengok betul atau tidak syarikat quantum meter ni. Agak-agak quantum meter ni kukuh ataupun tidak. Jadi, saya pun buat panggilan ke HQ Pulau Pinang. Saya kata apa? Okey, dalam 2-3 hari lagi, pada hari Jumaat lah, saya ingat pada masa tu, sebab kita di Kelantan ni cuti, saya kata saya nak ke HQ. Ada tak siapa-siapa yang boleh bagi penerangan detail kepada saya? Alhamdulillah, HQ pada tahun 2002, 2 tahun lepas pada masa tu, lebih kurang dalam bulan 7 ke bulan 6, macam tu lah lebih kurang, menerima kedatangan saya, dia suruh dah saya datang. Saya dengan isteri saya pun dan bawa anak lah, dua orang pergi. Alhamdulillah, sampai di sana saya mendapat penerangan yang detail daripada Encik Ikwan, saya ingat. Nama dia ni Encik Ikwan. Saya mendapat penerangan yang detail, barulah saya nampak jelas tentang quantum meter. Jadi, bila balik daripada Pulau Pinang tersebut, barulah kami mula menjalankan perniagaan quantum meter ni. Dan apabila saya kaji betul, dan saya buat perbandingan. Bukan lawan tak. Saya buat perbandingan antara quantum meter dan juga syarikat-syarikat yang berasaskan produk kesihatan. Okey, saya nampak sesuatu yang agak luar biasa dengan quantum meter. Yang mana, yang pertama sekali, kehebatan quantum meter terletak pada produk. Okey, sebab apa? Produk quantum meter adalah satu saja, iaitu emas. Okey, emas ni kita tahu dah. Satu dunia mengenali emas. Cuma tempat lain, kalau di Eropah panggil gold, kita panggil emas. Mungkin Afrika panggil lain lah. Tapi benda yang sama, itu emas. Dan orang tahu emas ni adalah benda berharga. Dan emas ni insya-Allah memang dijamin. Emas ni relevan, berharga sehinggalah kepada hari kiamat. Sebab apa? Emas ni kita tak boleh nak proses untuk jadikan emas. Sebab emas ni adalah sumber alam yang Allah berikan kepada kita. Jadi, saya dah nampak emas ni insya-Allah dia tak ada trend. Dia sentiasa akan mendapat permintaan. Nak bandingkan dengan produk kesihatan yang saya buat sebelum ini, selalunya produk kesihatan ni dia ada trend. Kalau saya ingat dulu, masa uptrend tu, produk yang dia terkenal adalah produk Red Yeast Coffee. Red Yeast Coffee. Red Yeast orang minum kopi, tapi agak membebankan lah. Sebab apa? RM400, RM450 satu package, RM450 dapat satu kotak kopi saja pada masa tu. Tapi orang beli sebab apa? Orang nak buat duit. Bila uptrend ni dah tenggelam, dah tak ada, dia keluar produk lain pula.
Okey, saya ingat lepas tu saya terjebak dengan produk uh, kopi Bali. Kopi Bali. Memang kopi ni memang cukup luar biasa, memang cukup sedap. Kopi Bali dia campuran, memang dapat sangat bagus untuk kesihatan. Okey. Saya buat lebih kurang dalam 2-3 tahun. Saya buat. Tiba-tiba keluar pula kopi lain. Keluar pula kopi apa ni? Kopi apa ni? Kopi Gano Dharma lah. Jadi orang pun bertukar daripada Bali ni pergi bertukar kepada kopi Kacik Fatimah, kopi Tok Ali. Jadi yang selalu mengguna apa ni kopi Bali ni bertukar kepada kopi Tok Ali pula. Jadi saya fikir penatlah macam ni. Setiap masa kena bertukar apa ni orang kata bertukar syarikat. Okey, dan yang paling lama saya bertahan dalam satu syarikat adalah syarikat berasaskan sarang burung walit. Sarang burung walit. Ini sarang burung walit. Alhamdulillah memang produk dia cukup luar biasa. Okey, sarang burung walit memang lebih kurang dalam 7 tahun lah. 7 ataupun 8 tahun. Saya dalam syarikat tersebut. Saya sebagai ketua speaker apa semua. Alhamdulillah. Saya pun menjana pendapatan yang agak lumayan lah dalam syarikat tersebut. Tetapi lama-lama orang dah tenggelam. Orang dah tak, apa ni orang kata, dia keluar produk baru. Keluar apa? Keluar pula kunyit hitam. Keluar kunyit hitam. Kalau kita tengok banyak syarikat yang mengeluarkan apa ni, yang mengeluarkan produk yang berasaskan kunyit hitam, termasuk dengan Mardi sendiri buat kajian apa semua. Orang bertukar pula kepada kopi kunyit hitam. Jadi ada pula orang ajak saya buat kopi kunyit hitam. Jadi tuan-tuan, bila produk yang berasaskan kesihatan ni, kalau syarikat itu hanya tertumpu pada satu produk sebagai killer dia, kita akan agak masalah lah. Agak bermasalah sebab apa? Bila produk tu kita dah ramai pelanggan, tiba-tiba ada produk baru keluar, orang beralih kepada produk baru. Jadi kita kena bina semula kita punya rangkaian. Ini antara kekurangan lah dalam segi networking untuk produk-produk kesihatan. Lagi satu, produk kesihatan ni, tuan-tuan bayangkanlah. Contoh, dalam produk apa ni, kopi kunyit hitam ni, kita ada juga kapsul kunyit hitam yang mana dia sangat bagus untuk sakit lutut. Okey, jadi satu kapsul tu, satu botol kapsul tu lebih kurang ada 30 biji. 30 biji, dalam tu mana kalau beli RM200 dapat 2 botol. 2 botol dapat ada 60 biji. Okey, orang sakit lutut, kita tunjuk bukti apa semua, memang dia beli. Memang dia beli, lepas tu dia makan tak sampai habis. Tak habis lagi satu kotak. Alhamdulillah, dia dah sakit lutut dia dah hilang. Dia dah boleh solat dengan bagus, dia dah boleh naik tangga dengan bagus. Jadi lebih kurang dalam sebulan saya pun tanya, nak lagi tak produk apa ni kapsul kunyit hitam tu? Dia kata tak apalah dulu. Sebab apa? Produk masih ada lagi. Masih belum habis. Saya tanya tak makan ke? Lutut dah okey. Tunggu sakit lah baru makan pula. Jadi satu masalah. Nak kena tunggu dia sakit balik baru dia makan. Sebab tu produk pun masih ada lagi. Produk pun masih belum habis lagi. Okey, jadi itu antara salah satu kekurangan sekiranya kita mengamalkan produk kesihatan. Tetapi ramai je yang buat. Sebab apa? Kebanyakan syarikat sekarang ni dia dah pelbagaikan produk-produk dia. Bukan satu produk killer tetapi dia ada banyak produk. Okey, cuma sekarang ni apabila kita berniaga berasaskan networking produk kesihatan, kita kena beli package. Ini satu juga yang apa orang kata yang agak membebankan kita. Okey, selalunya sebagai leader untuk kita dapat income yang maksimal, kita kena beli package yang paling besar. Selalunya nak jadi stokis, nak mendapat income yang paling besar, kita mesti wajib membeli package paling besar. Selalunya package paling besar ni pun 2,000 ke atas lah. 2,000 ke atas. Okey, jadi 2,000 ke atas, duit kita memang dah hangus. Beli saja package 2,000 ke 3,000 untuk package paling besar, memang duit kita hangus. Kita dapat produk dan duit kita hangus. Jadinya sekiranya orang selalunya leader bila berjumpa dengan prospek memang cerita yang bagus-bagus saja. Memang cerita income, you nak dapat income yang apa ni maksimal, income yang berterusan, mesti kena ambil package yang besar. Jadi orang ambil. Orang yang ada duit, dia apa ni, dia pun nak pakai produk, dia ambil. Tapi bila dia ambil, dia tak boleh nak buat. Dia tak boleh nak menaja orang, dia tak boleh nak apa ni orang kata, dia tak boleh nak promote pada orang lain. Dia cuma makan dia saja je. Jadi bila macam ni, produk dia ada. Dan
produk tu dalam keadaan yang dalam apa ni kuantiti yang banyak yang dia beli, tapi dia tak boleh nak kembangkan perniagaan dia. Sebab apa? Sebab dia tak tahu nak cerita bagaimana. Jadi masalah dia, dia tak dapat balik duit dia. Dia kena makan perhabis produk ni. Dia kena makan perhabis. Jadi saya pernah lah, apa ni orang kata, terjadi, saya tengoklah satu peristiwa yang mana, okey, seorang yang penaja ni seorang lelaki, yang apa ni, yang prospek ni seorang perempuan. Jadi perempuan ni okeylah, nak apa ni, nak ambil package paling besar lah. Nak ambil package paling besar. Dia pun bayarlah, bayar. Jadi bila nak bagi produk, yang apa ni, penaja ni nak bagi produk lah, dekat dengan 2 kotak besar ni. Dah bayar 3,000. Jadi perempuan ni takut nak buat balik. Takut nak buat balik. Nak buat balik produk ni. Sebab apa? Sebabnya takut suami tahu. Takut suami tahu, nanti suami akan marah. Jadi bagilah kepada penaja dia ni, si lelaki ni, supaya buat apa ni, simpan produk ni. Okey, simpan. Dan kebetulan suami ni dapat tahu, tanya-tanya duit mana, dia kata dah join ni, dia tanya mana produk. Mana produk, jadi cakaplah ada dengan yang penaja dia ni. Jadi tuan-tuan dah timbul pula salah faham. Ingat ke ada apa fair pula. Jadi itu satu masalah juga. Itu satu masalah juga. Tetapi dalam quantum matter, saya tengok dianya tak ada modal pun sebenarnya dalam quantum matter ni. Untuk kita jadi konsultan, tak ada modal. Contoh macam saya sendiri, macam rumah saya sendiri, tak keluar modal pun. Cuma kami menyimpan sahaja. Untuk jadi introducer, kita kena menyimpan sahaja. Dan yang apa ni, uniknya quantum matter ni, apabila kita menyimpan dan kita jual produk kita, iaitu GE10X tu, kita dapat yang pertama balik modal. Modal kita langsung tak hilang. Dan yang kedua, dengan keuntungan dia bagi. Dengan keuntungan dia bagi. Modal dapat dan untung dapat. Jadi ini saya tengok tak ada tempat lain. Tak ada tempat lain. Kalau tempat lain, contohnya dalam networking, kita kena keluar modal, modal kita tu akan hangus. Okey. Ini pasal modal. Alhamdulillah, quantum matter sebenarnya tak ada modal. Jadi bila tak ada modal, no risk. Inilah satu perniagaan, satu apa yang kata platform yang no risk. Tak ada langsung kita punya apa ni, risiko. Tak ada langsung kita punya risiko. Sebab apa? Untuk kita jadi konsultan pun syarat dia kena jadi introducer dengan membeli satu unit JE10X. Lepas tu anda tak nak beli, tak jadi masalah dah. Okey. Yang kedua, apabila produk dengan apa ni, perniagaan dia berasaskan produk ni, kita nak beli package yang besar. Sebab apa? Kita nak mendapat income yang apa ni, maksima. Dan yang kedua, untuk kita mudah buat kerja, kita kena jadi stokis. Kita kena jadi stokis. Okey, leader hebat, leader besar yang ada ramai pengikut, yang ada ramai apa ni kata, downline di bawah dia, dia kena jadi stokis. Barulah senang anak buah dia nak dapatkan produk. Masalah dia, bila stokis ni, modal dia, kalau stokis mobile pun dah 20,000, 15,000 untuk mobile stokis. Kalau nak jadi stokis daerah, lagilah mungkin 50,000, 60,000. Okey. Stokis ni bagus sebab pun memudahkan anak buah kita untuk buat kerja. Tetapi masalah dia, kebanyakan orang yang nak buat produk kesihatan ni, orang yang nak mencari income ini, selalunya orang yang ada masalah keuangan. Jadi dia nak ambil produk, selalunya dia akan merayulah pada kita sebab kita kenal dia. Sebab kita yang bawa dia dalam perniagaan ni, selalunya mintalah. Dia minta, okey, boleh tak saya nak 2-3 set produk, nak bawa produk ni berjumpa dengan sesiapa. Dan selalunya sebagai stokis, untuk anak buah kita buat kerja, kita akan bagilah. Dan selalunya kita bagi dulu. Kita bagi dulu. Kalau satu set 200, kita bagi 3 set 600. 600 duit tak dapat lagi. Dia bawa dulu, dia bawa pergi berniaga apa semua. Dan kebanyakannya bila produk ni keluar tanpa dia bayar, selalunya 3 benda akan terjadi. Selalunya 3 benda akan terjadi. Yang pertama, okey, ini insya-Allah lah.
Mungkin dia pergi, bila dia pergi jual, dia datang balik, dia bagi duit untuk kita. Kalau dia jual, apa ni, dia boleh jual satu set, kita dapatlah 200 untuk satu set. Kita boleh daftar orang tu. Okey, ini yang pertama. Alhamdulillah lah, kira anak buah kita tu bagus. Yang kedua, kita bagi 3 set, RM600 keluar. Okey, selalunya, okey, dah lama-lama seminggu, 2 minggu, kita bertanyalah bagaimana produk yang 3 set lagi tu. Okey, tak apa ni, dah jual dah, tapi duit nanti tak apa ni, dia orang tak bayar lagi. Dia orang tak bayar lagi. Jadi selalunya, kalau kita minta, okey, ambil 100 dulu. 2-3 minggu lepas tu kita minta lagi, ambil 100 dulu. Jadi nak sampai ke 600 tu, mungkin tak sampai lah. Selalunya pengalaman saya, kalau dah seminggu 100, lepas tu 2-3 minggu pun baru bayar 100, selalunya setakat 3 kali, lepas tu kita kira niat sedekah lah lepas tu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ni lagi sedap. Selalunya, okey, dah pergi, jual. Lepas tu kita pun hello. Lepas dapat produk tu, langsung tak datang jumpa kita dah. Langsung dah tak datang jumpa kita. Kita pun hello, dia pun angkat. Okey, tak apa, tunggu dalam 2-3 hari lagi kita pergi. Lepas tu dah tukar nombor dah, tuan-tuan. Ini selalu terjadi. Ini selalu terjadi dalam networking yang berasaskan produk. Tetapi dalam quantum meter, Alhamdulillah, dalam jaringan isteri saya di Prosyahidah binti Syekh Abdul Kadir, di bawah jaringan kami, lebih kurang ada 400 orang lebih lah. 400 orang lebih. Alhamdulillah. Dan sejak daripada mula-mula kami menyertai sampai sekarang, belum seorang pun lagi grup di bawah saya yang jumpa saya nak pinjam, minta pinjam emas 1 gram, nak pergi tunjuk pada orang. Tak ada lagi, tuan-tuan. Tak ada lagi. Ni keunikan quantum meter. Belum ada lagi orang yang anak buah yang datang jumpa saya nak pinjam emas. Tak ada lagi. Walaupun kita ada emas. Mana emas? Mana adik? Emas ayah di mana? Dalam beg tu. Kita bawa, saya selalu bawa emas ni. Selalu bawa emas ni. Ke mana-mana, jumpa orang, saya letak emas ni. Tapi Alhamdulillah. Orang cuma minta apa dia? Boleh tak saya tengok? Ini dia, tuan-tuan. Ini dia emas. Saya bawa. Saya bawa ni. Orang tak berani nak, Cik Wan, saya bawa, bagilah saya pinjam emas ni seminggu. Tak ada. Tak ada. Orang pun takut nak pinjam, tuan-tuan. Sebab dia emas. Faham tak faham? Okey. Jadi itu masalah kalau kita berniaga berasaskan networking, yang berasaskan kepada apa ni orang kata, produk kesihatan. Okey, jadi saya memilih buat quantum meter dan sekarang ni Alhamdulillah, saya dan isteri saya full time, sepenuh masa kami hanya tumpu pada quantum meter sahaja. Okey, seterusnya. Kalau quantum meter ni, saya tengok yang pertama sekali, untuk kita naik ranking, untuk kita naik jadi apa ni kita naik pangkat kita, mungkin agak mencabar sikitlah. Introducer senang, cuma untuk jadi dealer ada sikit cabaran. Tapi dia sebenarnya kita boleh capai kalau kita buat betul-betul. Kita boleh capai. Kita boleh capai. Dan sekiranya kalau kita ada duit, kita memang boleh capai. Kita memang boleh. Sekiranya kita ada duit, memang kita boleh capai. Dan sekarang ni Alhamdulillah, saya tengah buat, apa ni orang kata, saya tengah buat satu program. Satu program dalam grup saya, iaitu passive income 30,000 sebulan. Passive income 30,000 sebulan. Tapi dengan modal bukan 50,000 lah. Tapi dia ada time frame dia, dia ada cara kerja dia, dia adalah ada teknik-teknik kita. Untuk kita mendapat, insya-Allah, setiap orang yang dalam program saya ni, dia akan dapat passive income. Nanti 30,000 sebulan dengan quantum meter, insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan, dalam quantum meter tak perlu maintain. Itu yang sangat-sangat luar biasa. Contohlah, kita jadi sebagai dealer. Okey, memang sebagai dealer, kita mesti bawa 5 orang yang kita perkenalkan, direct kita perkenalkan. Dan 5 orang ni wajib membeli sekurang-kurangnya 1 unit GAE 5. Dan
terkumpul atas 5 orang ni 30 GAE 10. Kalau kita ada modal, 4 ni GAE 5 kita belanja lah. Dan satu ni 30 unit GAE 10. Ni bini kita lah. Okey, kita dah jadi dealer. Lepas tu, bila kita dah jadi dealer, 5 orang ni kita nak, kita tak perlu dah dia pun tak jadi masalah. Kita tak nak guna dah nama dia orang pun tak jadi masalah. Sekarang ni kita beli atas nama kita sahaja. Tetapi dalam business networking yang berasaskan produk, dia tak boleh macam tu. Dia tak jadi macam tu. Bila kita dah naik satu level, kita mesti untuk kekalkan level kita ni, kita wajib kena sustain, kena maintain kita punya jualan tu. Mungkin sebulan mungkin okey, 2 bulan tak capai, bulan pertama tak capai. Kita dah naik ranking. Tiba-tiba bulan seterusnya jualan tu tak mencapai orang kata target yang syarikat letakkan. Mungkin okey lagi, bulan kedua tak capai juga. Mungkin pangkat kita tu akan diturunkan. Dan kita kena bermula semula. Tetapi dalam quantum meter, once you dah capai pangkat dealer, you tak akan turun dah. Dan you tak perlu risau dah pasal 5 orang ni. Dia nak pergi mana, dia beli ke, dia tak beli ke, itu dia punya pasal. Bukan kita punya pasal. Kita nak growkan akaun kita ni sebagai dealer saja. Dengan produk-produk dalam quantum meter ni. Okey, itu yang pertama. Kita tak perlu maintain. Kita tak perlu maintain dalam quantum meter ni, tak perlu maintain. Dan juga dalam quantum meter ni, macam saya cakap tadi, kita tak perlu nak susah-susah, nak kena call orang-orang bawah kita, supaya income kita sustain, dia kena membeli. Yang ni banyak terjadi dalam produk-produk yang berasaskan kesihatan. Dulu saya pun pernah kenalah benda macam ni. Syarikat dia C. Dia bermula dengan huruf C. Dah lah kami 2 orang keluarkan sebagai modal permulaan 4,000 seorang. Lepas tu kena menaja orang. Dan untuk dapat income tu, kita kena ada, saya rasa masa tu kena ada 4 grup yang kena mencapai jualan dia. Okey, contohlah. 4 grup ni, yang ni kena RM5,000, 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 RM5,000. Okey, contoh, yang ni grup laju, RM10,000 dia beli. Yang ni pun laju, RM10,000. Yang ni slow sikit, dalam RM5,500. Tapi yang ni tuan-tuan, RM2,000 je. Yang ni RM2,000. RM2,000. Jadi, kita sekiranya yang last ni RM2,000 ni tak cukup RM5,000, kita tak ada bonus. Kita tak capai target. Dan masalah satu lagi, walaupun dah capai 5 orang ni, RM5,000, kita pun kena buat personal sale sendiri. Paling tidak pun RM1,000. Okey, tuan-tuan bayangkanlah. Masa tu, yang ni tak cukup, lebih kurang dalam RM2,500. Dan atas diri sendiri, kita kena beli RM1,000. Kena berapa? RM3,500. RM3,500 tuan-tuan. Okey. Keluar bonus, dapat berapa? Dapat RM3,000. Keluar bonus dapat RM3,000. Kena keluar duit RM3,500, tapi bila keluar bonus dapat RM3,000. Untung mana tuan-tuan? Untung produk saja. Untung atas kita beli yang produk tadi saja. Dan produk ni nak dapat duit lagi kena pergi jual balik. Jadi kerja agak memenatkan lah. Itu dia. Orang kata antara kelebihan yang ada dalam quantum meter. Quantum meter tak ada semua ni. Sebagai sekarang ni kalau kita tengok Dr. Wirda ke, bila dia dah merchant, stay merchant situ. Walaupun tak ada orang beli saja dia dapat lagi income sebagai merchant dia. Okey, jadi itulah antara kelebihan quantum meter jika kita nak bandingkan dengan produk-produk yang berasaskan kesihatan yang ada di negara kita ni, yang menggunakan sistem. Bagi saya, sebab tu saya sekarang ni alhamdulillah saya dah berhenti untuk produk-produk kesihatan dan saya tumpu 100% dengan quantum metal. Okey, cuma alhamdulillah sebelum ni bila kita mengamalkan produk kesihatan, alhamdulillah
Saya pun tak pergi klinik, saya pun tak pergi hospital, sebab apa, tak check pun kita punya apa ni, apa ni, kesihatan kita tak check. Tetapi dengan quantum meter ni, alhamdulillah, ujian kesihatan tu dia datang berkala, secara berkala. Okey, selalunya kalau tahun lepas saya tengok lebih kurang dalam 5 kali, dalam satu tahun 5 kali ujian berkala datang kepada kita untuk kesihatan. Masa mana? Masa harga emas naik. Bila harga emas naik, tuan-tuan, sebab apa ni? Banyak ni. Kita stres. Nak jual ke tak nak? Nak jual ke tak nak? Nak jual ke tak nak? Aku jualkan harga emas naik lagi kan? Ni baru untung 300. Kalau aku jualkan naik sampai untung 600, rugi. Aku tak jualkan, nanti kan harga turun balik. Stres, tuan-tuan. Dan masa tu pun selalunya harga emas naik ni pukul berapa? Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Cuma hari bulan hari tu ya, pukul 7.30 pagi. Tu lagi stres. Masa tu, orang rumah saya nasib baiklah. Orang rumah saya masa tu, dia bercuti, dia ada di rumah. Dan saya sampai saja di depan pagar anak sekolah, hantar anak, tiba-tiba orang rumah saya telefon. Emas naik. Saya parking tepi, masa tu lah. Terminit. Jadi, siapa yang buat quantum meter, insya-Allah dia akan mendapat ujian berkala untuk kesihatan dia. Dan sekarang ni kita mendapat ujian keseluruhan kesihatan kita. Yang ni dia special sikit. Dia mungkin 4 tahun, 5 tahun sekali dia datang. Sekarang ni siapa tengok Facebook, siapa tengok apa ni IG, siapa tengok dalam TikTok, memang stres lain macam. Sebab apa sekarang ni memang kita tengah kena buat persediaan yang kuat lah untuk menghadapi situasi sekarang ni. Kita percaya dengan quantum meter, tetapi orang di luar sana, dia tak tahu pun, tapi dia boleh mengata macam-macam. Bagi saya mudah ya. Itu sebab apa, dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu. Kita tahu. Pertahankan quantum meter kita. Okey, saya rasa setakat itu saja untuk perkongsian pada malam ini. Saya rasa 1 jam cukup lah kot. Sebab saya pun membebel ya ni. Saya tak ada sekadar cerita apa yang keluar daripada fikiran saya saja. Okey, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya mohon ampun, mohon maaf sekiranya ada perkataan saya yang apa ni orang kata boleh menyinggung ataupun terkasar bahasa yang tuan-tuan dengari. Saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah saya InsyaAllah kita jumpa lagi sekiranya ada masa, ada ruang yang diberikan, insyaAllah kita berjumpa lagi. Jadi saya juga ucapkan terima kasihlah kepada TJC kerana memberi ruang ini pada saya. Sebelum tu ni Jadi macam dah nak habis program je. Ha? Dah nak habis dah ke? Sebab Dah saya cukup dah ni? Cukup ah. kita nak buka Q&A sikit boleh? Q&A nak buat apa? Kita ada sesi Boleh Q&A lah, sikit. boleh lah. Okey, boleh. Bukalah sikit kan, sebab saya rasa Okey, ramai baik. dalam ni. Okey, daripada Puan Ros Osman, alhamdulillah. Ini pun salah seorang pemenang juga ni. Okey, soalan macam mana Cik Wan dan Teacher Shida dapat ahli seramai 400 orang? Wah. Ini soalan berkenaan dengan quantum meter. Okey, alhamdulillah. Okey. Mungkin kita buka sikit Q&A Boleh. Okey. Sekarang ni bila saya dalam quantum meter, sebelum ni prospek saya saja, daripada saya saja. Dan saya ni bukan kaki online. Saya memang tak suka online. Mungkin apa ni, Didi Mira ada bersama dengan saya. Didi Mira dah ajar saya bagaimana nak buat TikTok, bagaimana nak kembangkan followers. Dan alhamdulillah TikTok saya hampir 6,000 dah. Tapi saya rasa tak boleh pergi. Bukan talent saya dalam online ni. Sebab apa? Saya jiwa saya offline. Jumpa orang, tegur, tepuk bahu, itu cara saya. Dan alhamdulillah, sebab apa? Bila kita offline ni, berjumpa mata dengan mata, okey, kita boleh sampaikan penyampaian kita tu jelas, penyampaian kita, dan dia menusuk. Dan orang bila mudah je dalam quantum meter ni, orang dah jual sekali, okey, dia orang akan berkembang. Dan dalam quantum meter ni, kalau dulu saya seorang je, tapi dalam quantum meter ni, alhamdulillah setakat ni orang rumah saya lagi ramai prospek dia daripada saya. Lagi ramai prospek dia daripada saya. Dan alhamdulillah lah, saya tengok dia ni pun
bukan setakat anak murid, bapa murid pun tak tanya dia bagaimana nak join quantum meter ni, apa benefit quantum meter ni. Okey. Tapi memang jarang kami close online. Selalunya jumpa, pergi jumpa, pergi jumpa, pergi jumpa. Memang pergi jumpa. Bila dia orang dah tahu tentang quantum meter, memang dia orang dah nampak, memang cepatlah berkembang. Sebab apa, dia orang pun ada passion dia orang sendiri untuk bercerita, berkongsi dengan keluarga dia orang, dengan rakan-rakan dia orang. Okay, itu dia. Cara saya buat mudah je. Face Itu to face. kaedah Cik Wan dengan Teacher Ya, Syida. ya. Alhamdulillah dan sekarang ni dah nampak hasil dia. Apa pun saya Alhamdulillah. ucapkan tahniah kepada pasangan Cik Ridwan dengan Puan Syida. Antara pasangan ni antara saya punya ikon dan juga idola lah untuk saya Alhamdulillah. komuniti. Sebab saya bila saya duduk dalam TGC, Alhamdulillah saya Allah anugerahkan dengan sahabat-sahabat, dengan pasangan-pasangan yang ramai yang saya boleh jadikan mentor. So InsyaAllah pada tuan-tuan semua, InsyaAllah rajin-rajin masuk kelas Zoom ataupun rajin-rajin join kami punya BOP ataupun road tour kami. Uh, Tuan-puan berpeluang untuk jumpa pasangan-pasangan ataupun individu-individu yang hebat. InsyaAllah Allah anugerahkan benda ni dekat kita. Bukan sahaja daripada segi bentuk imbuhan berkenaan emas dan juga wang dan juga ukhuwah yang Allah anugerahkan Ya, tu. Saya rasa betul-betul. betul-betul mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Dr. Wida sendiri dan Alhamdulillah Allah izinkan saya bersama dengan tim yang sangat best lah bagi saya ni. Dan saya sebenarnya dapat berdamping hebat dengan Cik Wan ni, dapat aura hebat Cik Wan ni waktu Family Day di Melaka tahun Ah, lepas Cik Wan juara. Sebagai juara Ya, memanglah. betul, betul juara. Tak dinafikan, insyaAllah. Dan insyaAllah Cik Wan tahun ni kalau ada boleh dijemput lagi. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Kita akan Okey, luangkan masa, kita insyaAllah. buka lagi ruang Q&A. Mungkin kalau tak sempat nak type, mungkin boleh turn on mic ataupun terus tanya Cik Wan. InsyaAllah kita bagi ruang seminit dua lagi. Assalamualaikum Cik Wan. Waalaikumsalam. Nak Kak Bibi dari Citra. Ah, Kak Bibi nak tanya macam mana Dah Cik boleh jauh Wan, ni, ujung ke ujung ni. ah, macam mana Cik Wan macam selalu kan ada buat BOP kan dekat Kota Baru kan, kat center ya, kan. ya. Lepas tu macam mana Cik Wan ajak cara yang ayat yang paling mudah lah untuk ajak tim-tim Cik Wan untuk hadir ke BOP tu. Sebab kadang-kadang ada setengah mereka tak minat, ada yang tak minat apa semua kan, nak mai ke BOP lah kan, waktu time hari cuti apa semua kan, time kita buat BOP tu. Macam mana cara Cik Wan tarik untuk prospek ataupun tim-tim Cik Wan ni datang ke BOP? Okey. Itu jelas soalan Kak Bibi. Okey, terima kasih no. Okey, saya dan tuan-tuan mungkin berbeza. Macam saya sebab apa? Saya pun sebenarnya tak tak tarik sangat saya punya grup-grup pergi kepada BOP. Kecuali saya pun tak pernah kata, saya bagi tahu kita ada buat BOP apa semua, kalau dia nak pergi. Sebab apa? Macam saya sendiri, saya bergerak kepada dia orang. Saya buat home party. Saya banyak buat home party untuk dia orang. Sebab apa? Sebab saya alhamdulillah saya bercakap sendiri untuk grup saya. Dan dalam setiap minggu memang kita akan ada home party. Walaupun tak ramai, 7-8 orang, tapi alhamdulillah memang sangat berkesan. Itu home party. Cuma Hebat anda, Cik Wan. mungkin anda tak ada kapasiti macam saya untuk nak buat home party, untuk nak bercerita kat depan. Mungkin anda tak ada benda tu. Permulaan senang je, tipu lah. Tipu, jom kita pergi minum air. Tapi dengan syarat pergi ambil dia kat rumah. Pergi ambil dia kat rumah. Cik Wan, Pergi. ada request banyak dekat ruangan chat ni. Ha. Semua nak tengok jongkong emas tu balik. Jongkong mas. Ada nak Ni ambil dia. gambar. Silakan cepat. RM29 je kat Shopee. RM29 dapat 2 ketul. Saya Daripada dah Cik bagi Zainal Sulaiman, saya. Cik Zu kita, semua nak tengok. Ambil aura Cik Wan. Ni Boleh dia. PM Cik Wan dapatkan link Shopee dia. Okey, insyaAllah, insyaAllah. Boleh. Sebab kalau nak yang original, boleh terus PM Datuk Lim. Tu Datuk Lim lah. Tapi tak adalah baru Ini macam kalau ni. yang ni Cik Wan punya, ada kat link Shopee insyaAllah. Link Shopee. Sebab saya ni selalu saya bawa. Saya jumpa orang memang saya letak kat, kalau kat kedai makan saya letak kat depan. Memang orang akan tanya. Nak search nama apa kat Shopee tu Cik Wan? Dia tulis Ah, tadi.
Nanti nanti apa ni Didi kita akan hantar link kalau masih ada lagi. Nanti Didi akan hantar link. Semua Okey, dia insyaAllah. sebab okey. Wah, ni pure gold 1 kilo ke? Daripada Bukan. Cik Zainal. Ha. Kalau 1 kilo macam ni, 300,000 ni. Nak So simpan kat saya rumah pun rasa kalau takut. Cik Wan pegang 1 kilo, dia tak jadi speaker malam ni. Yelah. Ini Dah replika berkilo-kilo kat saja, rumah dia. replika saja. Ah, Dan memang tapi saya membantu bawa Cik jumpa Wan orang. Ha? Membantu Membantu sebab apa bila saya nak bawa jumpa orang, saya letak tepi tab saya. Jadi orang sebelah tengok, emas gitu. Kami buat simpanan emas. Korang-korang dia Ya. tanya, bagi flyers. Ya, Itulah. betul. Ha. Allahu Okey. Rabbi. Hebat Cik Wan. Okey, alright, kita ada lagi sikit satu soalan lagi. Okey. Ya betul, replika Cik Zainal. Tapi tetap menarik. Sebenarnya dia Ha. untuk attraction. Sambil-sambil kita bersembang dengan kita punya prospek dekat kedai makan ke, dekat kafe ke, bila Cik Wan purposely letak replika gold tu, orang yang lalu lalang tu dia menarik untuk bertanya. Itu gold bar ke tu? Nak tengok boleh lah. Betul. Contohnya gitulah. So terus kita introduce diri kita sebagai penjual emas dan terus bagi kita Oh, punya flyer. Cik, Ah, Cik Wan nak tanya hebat sekali Cik Wan. lagi Cik Wan. yo. Cik Wan Okey, nak sila tanya Puan sekali. Bibi. Nak sekali apa ni Ya. kalau macam Cik Wan pergi ke home party, buat home party semua tu kan. Ya. Tadi Cik Wan kata bawa yang jongkong mah yang tadi yang Shopee tu kan. Mhm. Kalau yang betul punya Cik Wan bawa tak tunjuk. Kata kita Bawa. ada mas fizikal apa semua. Ada. Saya bawa ni. Yang ni saya bawa. Okey Ni okey. 0.01 gram dan juga 1 gram. Ni memang saya bawa. Ini memang kena bawa. Ini wajib. Wajib. Kosatan wajib kena ada. Sekurang-kurangnya 1 gram dan 0.1 gram. Wajib kena ada. Ya. Okey. Tak apa. Okey, terima kasih Cik Wan. Okey. Dan kepada kosatan yang belum Kak Bibi dapat. tengah susun strategi tu. Dia tengah Ini kena dapat ada. ambil vibe Cik Wan. Tapi ini pun SM, ni pun memainkan peranan besar. Ya, betul. Ni. Pakailah, jangan malu. Pakai. Ni. Ini wajib ada Betul. Ini kena ada. Saya jumpa memang saya pakai. Saya pakai tu. Keluar kereta je saya pakai. Ya, betul. Memang. Ni saya last kick off kita Sabtu lepas. Okey. Saya secara jujur Datuk Lim pakai tau. Dah. Owner kita pakai, takkan kita tak nak pakai. Datuk Lim dia pakai. So sebab dia naik kapal terbang daripada Penang alone, seorang single traveller. Dia sampai KLIA, dia terus ambil Grab, terus pergi ke BCC. So dengan dress up dia biasalah dengan blazer tapi dia pakai benda ni lah. So saya yakin ada juga Teacher Shida dah bagi link dekat ruangan chat cepat. So saya tak tahu ada stok lagi ke tidak. Boleh beli, boleh borong. Kalau nak hebat, beli 10 bar tu letak atas meja. Baru RM250. Ya. Terima kasih Puan Shida, terima kasih. Okey, alright, kita pun sebenarnya dah sampai ke hujung. Okey Cik Wan, saya bagi ruang kat Cik Wan. Mungkin boleh buat kata-kata penutup dan kata-kata semangat buat sahabat-sahabat kita yang masih setia dengan kita ni. Ada 66 orang lagi Cik Wan. Mungkin last sebab saya tahu yakin ada yang malam ni dah dapat link siang tadi daripada kawan dia, daripada sahabat dia ataupun daripada pasangan dia, tak register lagi ataupun dah register tapi masih belum buat lagi movement. Sebab untuk pengetahuan semua, harga sekarang ni 65.06 dan kita masih lagi di buy zone, insyaAllah untuk melayakkan diri anda jadi introducer dengan belian 1 unit JE10 ataupun 3 unit JE5. InsyaAllah boleh buat belian anda sekarang lah sebab harga sekarang 65.06. Okay, silakan Cik Wan. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada TGC dan juga kepada semua yang hadir. Okey, penutup daripada saya, buatlah Quantum Metal. Ini satu platform yang cukup luar biasa. Okey, cuma kepada yang lama mungkin sekarang ni kita memang berhadapan dengan situasi yang agak, orang kata apa ni, tak ada apa pun sebenarnya, tapi sebab apa, serangan daripada luar. Okey, cuma sekarang ni saya tengok satu je. Walaupun syarikat kena kuat, tetapi Datuk Lim masih lagi ada.
TGC buat program dia ada, Angel Group buat program dia ada. Bermakna quantum matter ni tak ada masalah pun. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, sesiapa yang anda orang baru yang betul-betul ingin apa ni orang kata, ingin membuat income, okey, ini platform dia. Dan saya dah dapat formula dia, tapi formula saya ni untuk orang pencen sebenarnya. Untuk orang pencen memang insya-Allah. Sebab apa lepas ni saya memang target untuk berjumpa dengan orang pencen untuk passive income 30,000 sebulan. Passive income 30,000 sebulan dengan emas. Okey, jadi tuan-tuan, quantum matter adalah yang terbaik sekarang ni. Jadi anda tak akan menyesal, anda tidak akan rugi dengan menyertai quantum matter ini. Jadi sama-samalah kita kembangkan sayap dalam quantum matter Sdn Bhd. Okey, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon ampun dan maaf sekali lagi. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih banyak Cik Wan. Saya mewakili tim GC ingin mengucapkan ribuan-ribuan terima kasih kerana Cik Wan sudi mengorbankan malam rehat beliau untuk bersama dengan kita untuk membuat sharing. Bagi saya tajuk yang sangat seronok untuk kita belajar. Pada saya sendiri secara individu memang ini antara produk pertama lah untuk saya join dalam affiliate program. So banyak benda saya belajar. Okey, cuma saya nak ambil masa seminit 2 ni untuk bagi tahu sikit maklumat. Saya baru habis dipanggil. Saya mewakili TGC bukan saya dipanggil lah. Sebenarnya saya mewakili TGC untuk duduk membincangkan bagi program 2024 bersama dengan Fintech Gold Empire di bawah pengasas Datuk Faizal. Dan sikit tadi Datuk Faizal ada maklumkan dengan kita berkenaan dengan apa yang tengah berlaku sekarang ni, sebenarnya penambahbaikan antara sistem lama kepada sistem baru, cara cara quantum meter sendiri daripada bullion bank lama kepada untuk merangka menjadi bullion bank sendiri. Cuma sekarang ni pada saya mana-mana yang tengah menerima face to face soalan-soalan cepu mas ataupun soalan-soalan tekanan yang mereka rasa macam betul juga kita hanya pandang satu benda je. Sekarang ni ada 4 bank yang masih lagi berurusan dengan quantum metal. Kita tak dapat apa-apa maklumat berkenaan dengan press conference ataupun kenyataan terbuka daripada Affinbank, Bank Muamalat, Alliance Bank yang bekerjasama dengan quantum metal membuat kenyataan terbuka yang mereka tidak lagi bersama dengan quantum metal ataupun mereka tidak mahu berurusan dengan quantum metal kerana quantum metal ni adalah company scammer. Itu tidak berlaku dalam masa sekarang. So itu saja pandangan peribadi Datuk Faizal yang dia sampaikan pada kita, dan dia sendiri masih berhubung dengan pengurus-pengurus bank yang bekerjasama dengan quantum metal. Dia kata tak ada isu apa. Tak ada isu apa mereka untuk teruskan kerjasama usaha-sama mereka dengan quantum metal sebab daripada mereka bekerjasama dah 7-8 tahun sebelum ni dengan quantum metal, so far tak ada masalah apa. So kenapa kita masih menerima serangan terbuka yang mengatakan bukan-bukan? Sebab bagi saya kalau bank antara orang yang pertama yang akan membuat tindakan lah sekiranya quantum metal tu adalah company scammer, bank sendiri akan, saya rasa dah masuk berita lah hari ni. Mungkin CEO Bank Muamalat membuat kenyataan rasmi mengatakan beliau tidak lagi akan bekerjasama dengan quantum metal dan beliau tidak akan terpalit dengan skandal-skandal yang dibuat oleh quantum metal. So benda ni tidak berlaku sama sekali. So insyaAllah kita tetapkan kita punya keyakinan. InsyaAllah saya doakan pada siapa yang masih menunggu duit tu, saya doakan agar urusan dipermudahkan dan insyaAllah kita doakan duit tu akan masuk dalam masa yang terdekat ni. So tak ada banyak lagi saya nak kongsikan. Itu antara benda yang saya dapat tadi daripada Datuk Faizal sendiri. So insyaAllah saya pun ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada partisipan yang masih lagi bersama dengan kita. So kita sudah sampai ke penghujung rancangan. InsyaAllah terima kasih banyak juga kita kepada speaker jemputan kita. InsyaAllah pada siapa yang berniat untuk turun ke Kota Baru boleh hubungi Cik Wan sendirilah. InsyaAllah boleh berjumpa dengan Cik Wan dan juga Puan Cida. Dan juga mungkin boleh bertemu bersua muka dengan Puan Amira sekali since dah sampai ke Kota Baru tu InsyaAllah. Okey, so saya rasa dah sampai ke penghujung rancangan. Saya pun memohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar masa ataupun tersilap kata daripada saya.